Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan kena kita tahu dan kena kita yakin, kita i'tiqad, kata sungguh, mesti sungguh, kata yang ni i'tiqad ada pada Tuhan, yang ni ada pada zat Tuhan itu sama'un, sama'. Apa sama'nya? Bahasa Melayunya iaitu sama'un, iaitu sama' tu pendengar, bukan mendengar tapi pendengar. Tu kerana kita ayat dah ke sifat ma'ani yang diisbatkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ni kena kepada mabadi'us sifat. Segala mabda' bagi sifat kena kepada mabadi'us sifat. Bukan nak kepada asar, bukan nak kepada samarah bagi sifat, bukan nak kepada ta'alluq bagi sifat. Maka kerana itulah pada Mekah Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Patani Al-Makki, begitulah anak-anak murid beliau termasuk dengan Tok Diskam Al-Fatani ni terjemahkan sama' daripada Arab tu dengan pendengar. Bukan pendengar tu kena kepada para pendengar, itu lain. Pendengar, para pendengar, para penonton, itu lain. Itu kena kepada fa'ih tu, kena kepada fa'ih tu. Kena kepada orang yang menonton, orang yang mendengar. Bukan nak pendengar, bukan nak kepada pendengar tapi nak pendengar. Yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kita pun sama juga sebenarnya. Apa sama? Yang ini kita tu mendengar pun dengan sifat pendengar. Tapi pendengar kita tu Allah Ta'ala letak pada adatnya di telinga. Betul tak? Kita mendengar dengan telinga kau dengan sifat pendengar. Dengar? Telinga. Maknanya orang pekak tu tak ada telinga. Kau kan? Orang pekak ada telinga tak? Lepas tu kalau dengar telinga tak ada orang pekak. Orang pekak ada telinga tak? Ada. Lepas tu mendengar dengan apa? Dengar? Dengan sifat pendengar. Bukan mendengar dengan telinga. Cuma pendengaran yang Allah Ta'ala buat pada kita tu duduk di anak telinga. Gitu. Tu arak yang menopel pada jiring telinga. Tu. Jadi kita tu pendengar kita tu arak lah. Terima berkurangnya, terima bertambah. Sebab tu ada orang pekak. Ada orang hak bukan pekak. Cuma dia orang panggil rosak, dia panggil pendengaran dia. Tu. Jadi kita pun mendengar bukan dengan telinga, kita mendengar dengan sifat pada pendengar. Kalau mendengar dengan telinga, tak ada hak pekak lah. Kenapa? Hak pekak tu ada telinga tak? Ada. Bukan ada telinga, bukan kata tak ada telinga yang ni, pekak dah tu. Gitu lah. Tok mu tak ada telinga, pekak dah tu. Dah. Tok aku pekak. Apa pekak? Kurang sikit pendengaran dia tu tak berapa. Tu kata pendengar kita tu arak, faham tak? Arak. Yang menopel pada jiring telinga. Boleh orang panggil berkurangnya. Tu terima perubahan dia panggil. Itu arak. Adapun Allah Ta'ala bukan arak, sifat.
Sifat yang ada di zat Allah Ta'ala satunya nama sama. Iaitu sama tu pendengar. Maka pasal inilah, pasal ada di zat Tuhan sifat pendengar ni, dia Tuhan tu mendengar, bukan mendengar, ada tu mendengar. Ada tambah nun sikit lah. Kita tulis mendengar. Tak ada nun lah. Buahlah nun. Pasal inilah, pasal ada di zat Tuhan sifat pendengar. Dia Tuhan tu mendengar akan apa-apa benda yang ada. Gitu Jadi Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengar yang ada di zat Tuhan tu akan apa-apa benda yang ada. Jadi tiap-tiap benda yang maujud, benda yang maujudat, benda yang ada, Tuhan dengar belaka. Nyata kot sifat pendengar Tuhan. Jadi benda ada tu tak amin lah sikit. Sama ada benda ada tu koding atau baru, tak kira. Sama ada benda ada tu koding atau baru, tak kira. Tu mana benda koding? Seperti zat Allah Ta'ala dan sekalian sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Tu. Maka sebab tu ulama kata Allahu, bermula Allah Ta'ala tu yasma'u zatahu bisam'ihi. Allahu yasma'u zatahu bisam'ihi wa yasma'u sifatahu bisam'ihi wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Gitu. Allah yasma'u, mendengarlah ia Allah tu, zatahu, akan zatnya. Allah Ta'ala mendengar akan zatnya dengan apa? Bisam'ihi, dengan sifat pendengar yang ada di zat dia. Wa yasma'u sifatahu bisam'ihi. Allah Ta'ala mendengar akan segala sifat-sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala. Sifat ma'ani tu. Tu kata itlaq sifat dalam ilmu Suluddin tu kena ke sifat ma'ani. Kerana sifat ma'ani yang ada sungguh di zat Tuhan. Sifat nafsiyah, salbiyah, maknawiyah tu sifat sungguh saja. Wa yasma'u sifatahu bisam'ihi. Allah Ta'ala mendengar akan segala sifat-sifat Allah Ta'ala yang wujudiyah tu, yang ada di zat Tuhan tu, dengan sifat pendengarnya. Itu. Tu. Kemudian wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Allah Ta'ala juga mendengar akan sifat pendengarnya tu juga dengan apa? Dengan sifat pendengar tu. Sifat pendengar ada tak? Ada tak? Tak ada. Ada. Lepas tu sifat pendengar Allah Ta'ala ni bertakluk dengan tiap-tiap benda yang wujudi. Tiap-tiap benda yang ada. Maka sifat pendengar ada tak? Ada. Maka Allah Ta'ala dengar tak sifat pendengar tu? Allah dengar. Allah Ta'ala dengar sifat pendengar tu dengan sifat apa? Sifat pendengar tu. Tu lagu tu. Tu takmim pada kata apa-apa benda yang ada. Tak kira apa-apa benda yang ada, Allah Ta'ala dengar belaka. Sama ada koding, sama ada benda ada tu koding, mana seperti zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Atau baharu, benda baru Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Tu. Pas benda baru ni pula Allah Ta'ala dengar tu apa? Suara saja lah? Tidak. Semua benda ada warna. Warna-warna. Contoh kita kata rambut kita. Rambut kita ni zat tak? Zat. Ada tak rambut? Ada. Maka Allah Ta'ala dengar ada rambut? Dengar. Warna hitam yang ada di rambut kita tu ada tak? Ada. Bukan hitam ialah rambut ialah hitam. Kalau tiap-tiap hitam rambut, speaker tu hitam tak? Mikrofon. Rambut. Ni, hitam tak ni? Hitam ni, rambut lah. Bukan, hitam lain, rambut lain. Kalau tiap-tiap hitam rambut, tak ada orang berubah. Ada orang berubah tak? Ada tu. Sayang aku lagi dia berubah. Berubah. Tu nak kata bahawasanya hitam tu bukan rambut. Tapi sifat wujudi, sifat yang bahasa sungguh lagi ada, yang asing suku sakat daripada rambut. Tapi ada di diri rambut. Faham tak? Hingga hitam tu boleh pisah dengan rambut.
Boleh pisah, boleh kita pisah. Tak boleh. Dia terima pisah. Dalilnya boleh terima tak warna putih. Boleh. Tapi kita nak pisah dia ketika mana yang ada di rambut boleh tak? Tak boleh. Kerana dia sifat ma'ani bagi rambut. Faham tak? Hitam ni sifat ma'ani bagi rambut. Mana hitam tu bukan rambut, tapi dia bukan yang lain daripada rambut. Gitu. La hiya huwa wala hiya ghairuhu. Boleh buh kat gitu. Faham dah? Patu hitam ada tak ada? Ada tak hitam ada? Ada. Maka Allah Ta'ala dengar tak hitam rambut ni? Dengar. Jadi bukan hanya Allah Ta'ala dengar rambut, Allah Ta'ala mendengar warna hitam di rambut kita. Tu. Rambut Allah Ta'ala dengar, warna hitam ada di rambut pun Allah Ta'ala ada dengar. Tu lagu tu. Jadi jangan ingat kata Tuhan dengar suara saya jangan. Suara pun Tuhan dengar, warna pun Tuhan dengar, benda pun Tuhan dengar. Asal kata benda tu ada. Panjang rambut ada tak? Panjang rambut. Ada deh. Ada rambut deh. Panjang rambut ada. Maknanya kalau awak pergi gunting rambut, kedai gunting, dia kerak rambut awak, panjang tetap ada. Gitu. Gitu. Panjang ada tak panjang rambut? Ada tak? Panjang rambut ni ada tak? Panjang. Diri panjang tu ada tak? Tak ada. Maka Tuhan dengar tak panjang? Tuhan dengar tak panjang? Tak. Kenapa? Kerana panjang tu tak ada. Itu nak reti kata bahawasanya tiap-tiap benda ada Tuhan dengar belaka. Benda ada tu apa? Benda koding ke baru tak kira. Benda koding apa? Zat sifat-sifat Tuhan. Benda baru ke apa? Tak kira lah. Benda tu zat ke, pasal yiring ke, atau warna-warna ke, atau suara. Semua kalau benda ada Tuhan dengar belaka. Apa makna dengar? Nyata kot sifat pendengar Allah Ta'ala. Gitu. Jika benda yang sedia adanya benda, jadi kalau benda tu koding, gitu. Jika benda yang sedia adanya benda, yakni jika benda tu koding, maka dia Tuhan tu mendengar dia kalau ini orang panggil nak isyarat kepada takluk tanjizi koding. Jadi takluk sifat samak basar. Ya biasanya ulama dia sebut sekali je samak basar ni, tapi tak apalah, sebut asing-asing pun tak apa. Kerana walaupun sebut sama pun tetaplah orang panggil hakikat nyata tu berbeza, faham tak? Nyata kot sifat samak lain dengan nyata kot sifat basar. Hakikat nyata tu lain. Lagu mana hakikat nyata? Wallahu a'lam lah. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Waktu tu boleh nak cerita lah. Kerana kita bukan Tuhan. Tak usah kata nak cerita hakikat zat hak koding, sifat hak koding. Nak cerita hakikat meja pun tak boleh. Boleh cerita hakikat meja. Gapo hakikat meja? Boleh? Boleh. Apa hakikat bagi meja? Kerah. Kerah tu meja. Kalau tiap-tiap kerah meja, batu meja gitu. Gapo hakikat meja? Hakikat benda baru pun kita tak nak cerita. Jangan ke benda koding. Jadi yang nak isyarat pertama takluk sifat pendengar ni ialah tanjizi koding. Takluk tanjizi koding. Maka sebab tu Tok Dis kata jika benda yang sedia adanya benda, maka dia Tuhan tu mendengar sedia kala lagi. Lulus sedia kala. Tuhan dengar sedia kala lagi. Bila sebut kata sedia kala maknanya tidak terdahulu oleh tidak mendengar. Tu tidak terdahulu oleh tidak mendengar, tu mana mendengar sedia kala. Mana misal benda yang sedia kala adanya benda seperti zatnya zat Allah Ta'ala tu sendiri. Zat Allah Ta'ala koding tak? Koding. Tidak ada permulaan bagi ada. Maka Allah Ta'ala mendengar zat dia sedia kala lagi. Itu. Dan sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani siapa? Bagi dia sendirilah. Bagi zat Allah Ta'ala tu sendiri. Sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala tu ada tak? Ada. Sifat-sifat ma'ani. Kena sifat ada ni sifat-sifat ma'ani. Maka Allah Ta'ala mendengar tak sifat-sifat dia? Dengar. Allah Ta'ala dengar tak sifat kudrat dia? Dengar. Allah Ta'ala mendengar tak sifat iradat dia? Mendengar. Allah Ta'ala mendengar tak sifat hayat dia? Mendengar. Allah Ta'ala dengar tak sifat ilmu dia? Mendengar. Allah Ta'ala mendengar tak sifat basar dia? Mendengar.
Allah Ta'ala mendengar, sifat kalam dia mendengar. Allah Ta'ala mendengar tak sifat pendengar dia? Mendengar. Dengar apa? Dengar sifat pendengar tu. Takut pendengar hal lain. Dah pendengar tu. Nah, dah. Itulah ulama kata Allahu yasma'u sam'ahu, Allahu yasma'u zatahu bisam'ihi wa yasma'u sifatahu bisam'ihi wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Ingat taruh molek gitu. Dan jika ni atah pada kata jika tadi, jika benda yang sedia atas itu, dan jika benda mungkin, benda hak terima ada terima tak ada, benda mungkin ni benda terima ada terima tak ada, itu maka belum timbul benda itu ini. Maka jika belum timbul, belum mengadakan, dizahirkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, itu mana belum timbul. Maka belum, maka jika belum ditimbul, belum dizahir, belum dijadikan benda itu oleh Allah. Nah, contoh mana? Contohnya anak-anak cucu cici kita. Allah Ta'ala buat dah gila ni? Tak lagi. Harus ada, harus tak ada tak? Harus ada, harus tak ada. Nisbah dengan anak cucu cicit kita Allah Ta'ala tak buat lagi sekarang ni. Allah Ta'ala kuasa tak nak mendengar? Kuasa, mampu. Kenapa? Kerana dia tidak pekak. Dia ada sifat pendengar di zat dia. Gitu. Maka patuk dan padan. Patuk padan tu panggil suluh. Dalam istilah ulama tauhid ni panggil ta'alluq suluh. Patuk padan bila? Patuk padan Tuhan bagi mendengar akan benda itu, yakni sedia kala lagi. Faham? Nisbah dengan makhluk belum Allah Ta'ala buat, belum Allah Ta'ala mencipta, belum Allah Ta'ala menjadi, makhluk ni tak ada lagi. Allah Ta'ala tu patuk pada dah nak mendengar dah. Patuk pada dah nak mendengar. Bila patuk pada tu sedia kala. Kenapa? Kerana dia bersifat dengan pendengar tu sedia kala. Dah. Dia patuk patuk pada ni makna selayak, layak, mampu. Gitu. Leboh gitu. Boleh. Boleh juga kata boleh. Suluh tu kalau orang tani terjemah patuk padan. Nah. Tok guru buat misal nak faham takluk suluhi qadar ni gitulah. Supaya kita buat misal dah semalam kan. Duit kita ada 100 dalam kocek ni. Nah. Duit kita ada 100. Jadi nisbah dengan barang-barang hak di akaun sih tu dia modok nego harga 100 ke bawah, layak tak kita beli? Layak lah. Kenapa? Ada duit 100, mampu tak kita nak beli? Mampu. Beli tak lagi? Tak lagi, modok pondok lagi. Nah, tapi patut tak kita boleh pergi beli? Patut. Kenapa? Kita ada kemampuan 100 ada duit. Ada 100 ni. Maknanya tiap-tiap barang hak dijual di akaun sih tu, harga tak lebih pada 100, kita layak beli. Kita mampu beli. Kenapa? Kerana kita ada duit 100. Gitu. Itu contoh nak bagi mudah faham suluhi qadar. Tapi jangan mengata suluhi qadar lah kita ni Ustaz. Ada duit 100 ni. Bukan. Contoh saja tu untuk mendekatkan faham. Misal tadi tu litakribil fahmi. Untuk mendekatkan kepahaman saja. Bukan orang panggil kita tu suluhi qadar kot mana kita tu baru. Faham tak? Artinya Tuhan tu bersifat dengan sifat pendengar sedia kala tak? Sedia kala lagi Tuhan bersifat dengan sifat pendengar. Jadi Tuhan mendengar tiap-tiap benda ada. Faham tak? Jadi belum kita tu Tuhan mengada, kita ada tak? Tak ada. Lepas tu Tuhan pekak lah. Tak. Tuhan maha mendengar kan ada sifat pendengar di dia. Lepas tu Tuhan dengar tak lagi kita? Dengar dah kita tak ada. Kita tak, Tuhan tak buat lagi kita. Tuhan dengar dah. Dengar dah ni. Dengar ke mana kita tak ada? Dengar ke mana kita ada tak? Ni belum Tuhan buat kita ada tak? Tak ada. Lepas tu Tuhan dengar tak kita? Dah kita tak ada, Tuhan dengar tak? Ada lah. Lepas tu pekak kan Tuhan? Dah. Lepas tu orang panggil apa tu? Mampu, layak, patut, pada dengar. Faham tak? Patut dah Tuhan nak dengar. Layak, mampu Tuhan nak mendengar. Kenapa? Kerana dia tak pekak. Dia bersifat dengan sifat pendengar. Tapi dengar tak lagi kita. Kerana kita tu belum lagi diciptakan oleh dia. Belum lagi lah. Kenapa? Kerana tak ada. Tu orang panggil takluk suluhi qadar.
Dan apabila timbul ni mana zahir, nyata, Tuhan buat dah kita, boh ada dah kita. Nah. Tu. Tuhan menjadi dah kita. Jadilah kita makhluk dia ni. Maka selalulah tanjizi hadis. Selalu tu mana? Tanjizi hadis. Lulu selalu dah. Selalulah dia Tuhan tu mendengar. Tuhan dengarlah kita. Selalu adalah Tuhan dengar kita. Nah, tu. Terus. Selalu ni boleh pakai makna dua ni. Selalu tu boleh kita kata terus Tuhan dengar. Tanpa terlewat sikit pun. Nah. Dan selama-lama Tuhan mendengar dah kita, kerana kita ada. Betul tak? Selama mana kita ada ni, Tuhan mendengar tak kita? Dengar. Nah. Lepas tu bila kita tak ada di dunia, Tuhan mendengar tak kita? Tak dengar di dunia. Apa dengar di mana pula? Di alam barzah lah pula. Macam tu nenek kita hak meninggal dah, Tuhan dengar tak dia di dunia? Tu nenek kita hak meninggal dunia dah, ada lagi tak di dunia ni? Tak ada dah, Tuhan dengar tak dia di dunia? Tak lah. Lepas tu dengar di mana pula? Di alam barzah lah. Maknanya selalu dah lah. Selalu dengan makna terus, selalu dengan makna sama-sama. Tuhan dengar sama dah. Kita dulu sedia siapalah bila-bila. Kerana kita tu ada. Tu habis. Percaman, yang ni dalil. Percaman yang ni bermula dalil kita nak cek kata Tuhan tu ada di zat dia sifat pendengar. Cek kok mana cam kok mana, dalilnya kok mana kita reti. Alamat tanda kita tengok tu kita faham kata di zat Tuhan tu ada sifat pendengar. Alamatnya apa? Itu percaman tu dalil, alamat, tanda. Boleh kata gitu. Percaman kita kata yang ni kita iktikad di dalam hati kita sungguh ada sifat sama, sifat pendengar pada Tuhan, yang ni pada zat Tuhan itu. Lagu mana percamannya? Dengan sebab kita fikir. Dengan sebab kita fikir. Dalil akal juga. Ya, kalau kira-kiranya samak bahasa ni dalil naqli. Karena itulah samak bahasa kalam tu ulama mentakhirkan. Kenapa? Karena dalil naqli lebih kuat daripada dalil akli. Dalil akal lebih kuat daripada dalil akal. Karena sekira-kira fikiran akal, orang tu pekak, buta, bisu, boleh tak buat kerja? Boleh tak? Buta, pekak, bisu, boleh tak buat kerja? Tak boleh. Tak ada. Apa tak boleh? Orang buta ramai apa Quran. Hak tak buta tu wala bowling tu ramai. Hak buta baca Quran 30 juzuk boleh buat kerja. Hak pekak, bisu boleh jahit kain. Banyak tak? Ada, boleh pandai kreatif buat ke tu, buat ke ni. Padahal pekak, buta, bisu. Jadi takut-takutnya kita kata, apa salahnya Tuhan boleh buat alam ni kalau Tuhan pekak, buta, bisu? Ada. Takutnya mari fikir lagu tu. Maka sebab tu ulamanya isbat dalil nakli kepada sifat samak basar kalam ni lebih kuat daripada dalil akli. Dah. Bukan tak ada dalil akli, boleh dalil akli. Mana? Kalau Tuhan tu pekak. Pekak ni kekurangan tak? Kekurangan. Bila kekurangan, dia ni berajak kedak kepada orang lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Cuba bertanya orang pekak. Kalau doktor ada boleh hilang pekak, awak nak tak? Nak lah. Orang buta ke apa? Kalau ada orang boleh menyembuhkan buta, bisu, pekak, awak nak? Pasti dia nak. Dia nak tengok dunia ni. Betul tak? Maka diri nak berhajat kepada benda lain tu, menafi atau ternapi makna ketuhanan. Kerana tiap-tiap Tuhan tu, tiap-tiap zat yang nak mengaku dia Tuhan tu, mestilah hukum ketuhanannya tak berajak gapo-gapo. Tiba-tiba kalau dia sendiri ada kekurangan di zat dia berajak tak pada benda lain? Berajak. Maka bila berajak, satu ternafi makna ketuhanan.
Yang kedua, bagaimana dia boleh buat alat sedangkan di diri dia sendiri pun orang panggil kekurangan dia tak boleh nak menghilang. Nampak tak? Dia sendiri lemah nak menghilangkan naqais kekurangan yang ada di zat dia. Maka bagaimana dia boleh buat alat ni? Itu dalil akal. Jadi apa? Tok dia scan ni wak mari dalil akal juga. Ada dalil akal? Tak ada. Wak mari dalil akal saja. Tengok. Kalau tidak ada sama, kalau tidak ada di zat Tuhan sifat pendengar, tentu dah tuli. Yang ni tentu dah zat Tuhan tu tuli. Kerana la wasitata bainahuma. Tak ada benda tengah di antara sifat pendengar dengan apa? Pekak. Kalau tidak ada sifat pendengar, pasti pekak. Pasti tuli. Kalau tidak tuli, pasti ada sifat pada pendengar. Tak ada benda duduk tengah di antara kedua tu. Tu. Kalau tuli, yang ni kalau Tuhan tu tuli, kalau zat Tuhan tu tuli, dia tak mendengar, tak ada sifat pendengar. Yang dengan mana bersepakai sifat pendengar tu dia maha mendengar akan tiap-tiap benda yang ada. Maka kalau gitu tentu dia Tuhan tu kurang. Kuranglah Tuhan. Orang pekak, orang buta tu orang pun orang panggil orang kurang upaya, betul tak? Kurang upaya. Pas kalau Tuhan tu pekak, kurang tak Tuhan? Kurang. Dah lekeh Tuhan. Pekak Tuhan. Berat. Tu. Maka tentulah bila Tuhan tu kurang lekeh, tidak boleh mengadakan mungkin ini. Apa tak boleh mengada mungkin ini? Ilak pada kata tidak boleh. Kerana dia Tuhan tu hendak tolak penyakit diri sendiri pun tidak kuasa. Maka macam manakah nak kuasa mengadakan mungkin? Penyakit orang panggil ada di zat dia pun dia tak mampu nak menghilang. Nak membuat, nak menolak. Lepas tu nak buat alat ni. Dia berubat penyakitmu dulu lahir Tuhan weh. Tu ni kalau kita kata. Kalau Tuhan tu bekak. Ya. Allahu yasma'u zatahu bisam'ihi. Ya, betul. Wa yasma'u sifatahu bisam'ihi. Ya, betul. Wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Ya, betul tu. Allahu yasma'u zatahu bisam'ihi. Allah mendengar akan zatnya Allah dengan sifat pendengarnya. Wa yasma'u sifatahu bisam'ihi, dan Allah Ta'ala mendengar akan segala sifat-sifat ma'ani yang ada di zat dia dengan sifat pendengarnya. Wa yasma'u wa yasma'u sam'ahu. Apa? Kerana sama tu kita nak kosak makna mabda' bagi sifat dah. Wa yasma'u sam'ahu. Wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Allah Ta'ala mendengar akan sifat pendengarnya dengan sifat pendengar tu juga. Itu. Itu ta'aluk tanjizi qaddi. Baik. Ini atas satu wajah istidlal lah. Atas wajah istidlal yang lain. Kalau dia tu orang panggil sifat tidak bersifat dengan sifat pendengar, tentu dia tu pekak, tuli. Maka bila dia bersifat dengan pekak dengan tuli, tentu dah dia berhajat. Dia berhajat kepada orang lain, zat yang lain, Tuhan lain ke, fa'il lain ke, yang mampu menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Dia berajak ke doktor. Ni. Maka berajak kepada benda lain tu bukan hukum ketuhanan. Luput makna ketuhanan. Kalau gitu Allah bukan tu Tuhan. Bawa bukan Allah tu Ta'ala Tuhan bukan. Bapa dah dia berajak kepada doktor nak menghilangkan pekak yang ada di zat dia, Tuhan ke mana? Sedangkan Tuhan tu mesti tak berajak apa-apa. Tiba-tiba dia pekak, dia tidak bersifat dengan pendengar, maka dia pekak. Maka dia tu berajak daripada doktor nak hilangkan pekak. Berajak. Maka dia berajak tu dah menafikan orang panggil makna ketuhanan. Maka bila tak ada hukum ketuhanan, Tuhan tak orang panggil dia. Dah. Maka bila tak ada Tuhan, boleh jadi alam ni? Tak boleh. Maka alam ni ada tak? Ada. Bermakna tentu dah Tuhan tu tidak berhajat kepada zat lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Sebab zat dia tidak ada kekurangan. Mana?
Satu daripada kekurangan ialah tuli pekak. Kalau gitu tentu dah dia bersifat dengan pada pendengar. Dia boleh dua wajah istidlal. Nah. Nak pergi ikut ternafi makna ketuhanan pun boleh. Nak pergi ikut lemah dia daripada menghilangkan kekurangan dia sendiri, itu membawakan lemah dia nak mengadakan makhluk ni pun boleh juga. Akhir natijahnya apa? Bahawa alam ni tak ada. Maka alam ni tak ada, betul tak? Tak betul. Bahu. Kenapa bau? Dengan mata kepala kita sendiri boleh lihat alam ni ada. Maka tentu zat Tuhan kita tidak kurang. Gitu. Maka sebab tu dia sekarang kata, maka macam manakah nak kuasa mengadakan mungkin? Kok mana dia boleh buat makhluk ni? Kalulah orang panggil dia sendiri tak kuasa nak menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Kalau begitu, kejaplah, yakinlah kita kata ada sama padanya, ini pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Habis. Dan apabila kita kejap, kita yakin begitu, yakin kata di zat Allah ada sifat sama pendengar, tentulah, selalu dah, lazim lalu dah, tentulah kejap, yakin juga kita, tentulah kejap juga, yakni yakin juga kata, yakni i'tikad, tidak ada tuli padanya, pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Gitu. Nah, tu kita i'tikad wujubul wajib, istihalatul mustahil. Mana? Wujubul wajib mesti ada di zat Allah sifat pendengar. Bila mesti ada di zat Allah sifat pendengar, tentu tidak zat Allah tu bersifat dengan tuli peka. Wallahu a'lam. Kemudian kata dia, dan kena kita i'tikad juga, kena juga kita yakin dalam hati kita. Nah, yakin apa? Yakin kata, yakni i'tikad mesti ada pada Tuhan itu basar. Ya bila asing-asing sama basar ni, tak ada hal lah. Nah, tu. Sama basar pun sama juga. Nah, apa sama? Yakni bertakluk dengan tiap-tiap benda yang ada. Kita berhenti situ dulu. Dan kena kita i'tikad kata ada pada Tuhan itu basar. Esok Khamis Rabu? Khamis dah esok? Tak tahu hari ke apa? Khilaf. Tu bukan khilaf. Khilaf tak pakar. Mana ni? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan Allah Ta'ala firman di dalam Qur'annya, Qur'an Allah, fa'lam annahu la ilaha illallahu. Tu besar ni ayat ni. Ayat ni lah memberi erti kata bahawasanya ilmu tu didahulukan daripada beramal. Karena Allah Ta'ala kata fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Nah, fa'lam makna belajar ilmu, wastaghfir minta ampun ilmu akan Tuhanmu, artinya apa? Beramal. Jadi Tuhan bukan suruh minta ampun dulu baru belajar. Belajar dulu baru kemudiannya minta ampun. Berarti ilmu dulu baru beramal. Gitu. Maka sebab itulah Imam Ghazali pun buhlah kitab Minhajul Abidin, Uqubatul Ula. Aqabatul Ula, aqabah yang pertamanya ialah aqabatul ilmi. Nah, aqabah yang pertama ilmu. Kemudian daripada ilmu barulah taubat, barulah beramal, baru start beramal. Baik tak? Gitu. Tak silap ada kitab Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kalau tak silap kat bawah tu ada satu kitab. Dia syarah tentang fawaid daripada ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Tak ingatlah banyak tu. Artinya arti firman Allah Ta'ala tu fa'lam ay utlubul ilma hatta tata'allam
Nah, tuntut ilmu sehingga kamu tu mengerti. Nah, maka hendaklah tahu. Wajib kamu mengaji siapa mu tahu dan kenal dan yakin. Itu. Tu ayat ni bukan ayat khabar ni. Ayat ni ayat insya' ni. Nah, i'lam, ketahui olehmu. Nah. Menunjuk kata fardu ain. Dia tak kata fa'lamu. Dia tak kata itu. I'lam, nah. Dia tak kata fa'lamu, nah. I'lam, fa'lam. Tu isyarat kata fardu ain. Maka hendaklah kamu belajar sehingga kamu tahu dan kenal dan yakin, i'tiqad dalam hati. Nah, ayat ni ayat insya' ni. Tutup perintah, bukan cerita dah. Bukan tahulah bahawasanya tak ada Tuhan selain Allah dah. Yakin gapo, kenal gapo, belajar sehingga tahu, hingga kenal, hingga yakin itu, engkau akan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tidak ada Tuhan melainkan Allah? Yakni ni tafsir la ilaha illallah. Apa makna tak ada Tuhan selain Allah? Yakni Allah jualah Tuhan. Allah je Tuhan. Gitu. Allah sahajalah Tuhan. Gitu makna dia. Ini makna kita nak hadir kalau kita duk ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan suruh hadir makna ketuhanan, bukan. Tu bukanlah mustaghnian. Bukan tu. Kalau tu kena ngatik lambat sikitlah. La ilaha. Manalah hati dah. Tidak ada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan berhajat olehnya oleh tiap-tiap yang lain kepadanya melainkan Allah. Kalau hadir hak tu mengatik tak boleh cepat tak hadirlah hatimu la ilaha illallah makna dengan cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hak disuruh istihdar makna tu makna bukan makna ilahiyat, bukan makna Tuhan, ketuhanan tu bukan. Yang disuruh hadir istihdar makna tu makna tak ada Tuhan selain Allah. Tu apa makna? Allah Tuhan. Itu. Allah sahaja Tuhan. Allah jualah Tuhan. Apa kita buat contohlah. Yunus nak berhutang duit dengan saya. Nah, ustaz nak berhutang duit 100. Saya pun jawab ke Yunus, tidak ada dalam poket saya ni melainkan 50. Saya tak? Tidak ada dalam poket saya ni duit melainkan 50. Gapa awak bahas? 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 Tak ada dalam poket saya ni melainkan 50. Gapa awak bahas? Makna awak bahas tu gapa? Nah. Kan? Irfan? 50 je duit saya ada itu. Itu makna dia. Tak ada dalam poket, tak ada duit dalam poket saya ni melainkan RM50. Maknanya RM50 saja ada. Gitu makna dia. Nah. RM50 saja ada. Dah. Itu makna dia. Tu. Tak ada Tuhan selain Allah. Maknanya apa? Allah je Tuhan. Itu maksud. Kalau mengatik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hati dia Allah je Tuhan. Allah Tuhan. Tu lagi cepat. Kalau Kelantan tekan situ, Allah Tuhan. Apa mana? Allah Tuhan. Tak ada lain. Tu. Patu pada yang kata pada tu dia sekarang kata apa? Yakni tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tu apa makna? Allah jualah Tuhan. Yang ni Allah sahajalah Tuhan. Tiada yang lain tu nak tafsir pada kata jua. Tiada yang lain sama sekali albattatah. Tak ada sama sekali yang lain. Kalau ada tu bukan Tuhan sebenar. Tuhan palsu. Tuhan palsu tu tak? Tuhan palsu tu tak? Tak. Duit palsu duit tak? Ada. Gitu. Jadi jangan duduk jadi bodoh orang tak mengaji dia tu ni. Apa duk sebut Tuhan. Tuhan ni banyak ayat. Beruk itu beruk. Nah, Tuhan banyak.
Tu orang Hindu sembah, Buddha sembah Tuhan dia tu. Tu Tuhan lah. Bukan Tuhan tu. Sebut je Tuhan, Tuhan pelesu dia panggil, betul tak? Jadi bila sebut kata Tuhan, kena ke siapa? Allah dah. Dah. Tu. Ni kita orang akhir ni nak jadi lebih orang, nak jadi alim orang awal lagi daripada Tok Guru. Dia boleh pula kritik Tok Guru. Apa Tok Guru ustaz duk sebut Tuhan, Tuhan. Tuhan ni banyak. Sebut Allah. Lagu tu. Tuhan ni banyak. Mudah syirik. Tuhan ni sah ya dia. Kalau banyak tu bukan Tuhan. Tuhan pelesu Tuhan lah. Ni gitu. Duit pelesu duit Kalau menggunakan duit pelesu pergi beli, tengok laku ke dah? Nah, tak laku. Gitu. Tu dan Allah juga mendatangkan beberapa dalil di dalam firman-Nya, firman Allah. Dalil apa? Tu dalil lah, tapi kaifiat istidlal tu pasti dah alim ulama kita ambil kaifiat dilalah iltizamiyah. Tengok. Dalil Quran tu Allah Ta'ala juga mendatangkan beberapa dalil di dalam Qurannya, Quran Allah, dengan bahawa bersifat ia Allah dengan bagian-bagian sifat. Mana contoh? Seperti firman-Nya Allah, Allahu khaliqu kulli syai'in. Tu Allah lah sang pencipta bagi tiap-tiap sesuatu yang mungkin ni, makhluk ni. Artinya Allah lah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu yakni daripada perkara mungkin. Makhluk ni Tuhan yang menjadi. Bermakna kita pun reti apa? Maka lazimlah, tu orang panggil dilah iltizamiyah. Dah Tuhan cerita kata dia buat makhluk ni. Maka lazim daripada tu faham secara dilalah iltizamiyah, pengertian secara automatik. Tu dilalah iltizamiyah mana pengertian secara auto, tidak menua lagi. Auto dah, maka lazimlah adanya ada Allah. Mu nak cari dalam Quran, Allah yattasifu bi sifatil wujud wal qidam wal baqa. Memang dak jumpa lah bangang. Tak? Batu orang Wahabi dia kata tak ada sifat 20 dalam Quran. Tak ada mun gaya bangang. Nah, kalau orang tak bangang dia faham. Dan Allah Ta'ala kata, aku yang buat langit bumi ni, aku mencipta makhluk ni, semua ni aku yang buat. Mana dia ada tak? Dia ada lah. Kalau dia tak ada, dia nak buat mana? Faham tak? Sifat wujud reti tak situ? Reti tu ada. Reti tu secara lazim tak? Lazim, automatik dia panggil dilalah iltizamiyah. Tu orang panggil wajhul istidlal. Kaifiatul istidlal. Kaifiat menuntuti pengertian daripada dalil itu dengan secara pengertian yang auto. Itu. Dah tu orang kata, aku buat mung. Aku buat langit bumi. Aku buat segala sesuatu. Lepas tu mu ada tak? Bodoh tanya lagi betul. Dah aku buat, aku tak ada apa, aku ada. Reti sifat wujud. Baik tak? Tuhan ada. Tuhan mesti ada. Tentu tidak dia tak ada. Gitu. Tu. Tu kena guna dari akal. Quran tu memang cerita Tuhan ada. Ni. Secara lazim dah faham. Tapi ada tak manusia boleh tak boleh terima Tuhan ada tak? Ada tak manusia tak boleh? Ada ke tidak manusia tak boleh terima Tuhan ada tak? Tak ada. Tak ada. Ada tak manusia yang tak boleh terima Tuhan ada? Ada. Pokok etis, pokok mulai. Dia kata Tuhan ada. Jadi sendiri kita ni semula jadi. Tak ada yang mengada. Kenapa? Akal dia tu tak boleh nak mengerti. Tu. Maka lazimlah tu secara automatik dilalah iltizamiyah, difahami secara auto lah adanya Allah Ta'ala. Dan firman-Nya Allah huwal awwal wal akhiru. Arti firman-Nya ialah siapa? Allah tu badar pada kata ialah siapa? Ialah Allah itu. Itu Allah tu ialah. Boleh tak? Ialah yang siapa? Ialah tu Allah pada kata ialah tu mubdal minhu. Allah tu badar pada kata ialah itu Allah itu yang awal
Boleh kau wahizan huwa tu kita yang awal, kita yang akhir. Tu. Huwa tu kena ke Allah lah. Ialah Allah itu yang awal. Apa makna awal sini? Mula-mula ada. Bukan. Tu. Mana apa awal? Yang ada sebelum daripada ada makhluknya. Itu maksud ada sini. Awal sini. Tu bukan yang mula-mula ada. Bukan mana ibtidak, betul bukan. Bukan mana mula-mula ada tu. Lepas tu kita ke dia pada dia sikit. Tak. Dia dengan makna ada dah sebelum daripada kita tu ada. Tu. Ataupun boleh kata awal dengan makna tidak ada awal bagi ada. Al-awalu la awwala lahu liwujudihi. Awal dengan makna tidak ada permulaan bagi ada. Itu reti sifat kidam. Dan ianya ia Allah yang akhir. Apa akhir? Dialah sekali mati gitu. Makhluk mati habis, betul lah kali tu yang mati juga gitu. Bukan yang akhir dengan makna yang kekal. La akhira lahu liwujudih. Tidak ada akhir bagi adanya. Gitu. Ada. Dialah yang akhir, yang kekal maknanya. Kemudian daripada binasa makhluknya makhluk Allah. Maka direntikan kidamnya Allah dan baqa. Dalam Quran lah kau cerita tu. Jangan kata ambil di falsafah Yunan, jangan. Semua daripada Al-Quran. Pelik orang kata sifat 20 daripada falsafah. Falsafah mengaji Quran. Aristotle, Aflatun baca Quran. Bila baca Aflatun, Aristotle baca Quran? Sophosta'iyah baca Quran. Aristotle baca Quran. Aflatun baca Quran. Pelik. Tu saya pelik kalau dia kata sifat 20 daripada falsafah Yunan. Quran lah ke ni? Tengok. Reti kira lagi. Kidam, baqa. Reti lah. Dan firmannya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak ada seperti umpamanya atau seperti zatnya suatu pun. Itu terjemah lah tu. Kalau kita kira kak, laisa kamitslihi syai'un ni memang orang panggil Allah. Ayat dia muhkam, bersangatan teguh, sehingga kita nak letak makna dalam bahasa Melayu tu susah nak mengerti, nak diterjemah kan. Dah. Tu. Dia laisa tu asalnya nafi muqayyad. Tapi dak ni, nafi sini nafi itlaq, mutlaq. Tidak berkait dengan zaman dak. Kemudian kah pada kata kamitslihi itu khilaf tu 15 qaul. Cuma kah situ tu kalau kita ambil kat kah tu orang panggil takkid pada kata nafi laisa. Tu nak mentakkid, nak menguatkan pada nafi laisa tu. Kemudiannya tu dia sepatutnya kamitslihi tu duduk belakang, syai'un duduk depan. Dia sepatut laisa syai' kamitslihi. Tidak ada sesuatu seperti umpamanya Allah. Tapi tak. Allah Ta'ala tak kata laisa syai' kamitslihi, betul tak? Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tengok. Orang panggil mimbabi taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Satu kali hasar. Kemudiannya syai' tu isim nakirah. Nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafyi tufidul hasra. Dua kali hasar. Nak terjemah mana? Kalau nak terjemah nak kata ini. Tidak ada senantiasa selama-lamanya seumpamanya Allah, sikit pun tidak ada langsung, sikit pun. Orang kata tu langsung tak ada, sikit pun tak ada. Tu. Ada nak masuk dua kali hasar tu. Dua kali hasar, takkid lagi. Ada dua kali hasar lagi situ. Nafi pula, nafi mutlak lagi. Nak kata mana? Tu nak ayat kuatnya ayat laisa kamitslihi syai' tu. Muhkamat. Ayat muhkam. Artinya tu ya terjemah tu kita bacalah, maka direntikan menyalahinya, tak serupanya Allah dengan segala yang baru-baru. Reti sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Mu nak cari sifat 20 dengan sebut innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu lil hawadith wal qiyamu bi nafsi wa daniyah qudra irada ilmu hayat. Kau tak jopok lah Quran lah gitu.
Jumpa lagu lain tu. Ulama gali, ulama ambil. Daripada mana? Falsafah Yunan. Daripada Quran. Tu. Dah tu kata, tidak ada sedia kala dan selama-lamanya langsung tidak ada seumpamanya Allah sikit pun tidak ada. Itu. Langsung tak ada. Faham kan? Oh, tak serupa Allah Ta'ala dengan makhluk. Sikit pun tak serupa. Satu jalan pun tak boleh nak kata serupa. Maka tu sifat khilafuhu ta'ala lil hawadithi. Habis. Demikianlah hingga firman-Nya Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya firman Allah dan bercakap oleh Allah akan Nabi Musa bercakap. Ini akan sebagai bercakap sengati. Fu'ul mutlaq bagi kalama tadi itu. Mana? Kecek sengati. Kecek lagu mana? Popek mulut tu biik itu. Assalamualaikum Musa. Waalaikumsalam Tuhan. Sehat ke Musa? Lagu ni lah Tuhan. Tak ada lah. Kita dah pergi mari-mari gitulah Tuhan. Tuhan sehat ke? Kita pergi ni juga. Gitulah. Bodoh pun kalau gitu. Bukan mana gitu cakap Tuhan ni. Pas cakap Tuhan lagu mana? Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah buka hijab, tutup hijab. Hijab apa? Hijab maknawi, bukan hijab hissi dak lah. Hijab maknawi. Hingga-hingganya Nabi Musa tu dapat dengar sifat perkata Allah yang qadim. Lalu diberi faham. Itu diberi faham tu lain. Dapat lihat tu lain sudah. Diberi faham tu lain pula. Diberi faham apa? Diberi faham apa yang nak dikhitabkan. Bukan tengok sifat perkata tu faham dah. Bukan gitu. Lihat sifat perkata tu satu daripada nikmat dah. Kemudian hak diberi faham tu hal lain pula. Hal lain. Diberi faham tu lain. Itu atas berlaku di atas jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi atas qaul, salah satu daripada dua qaul Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan menjalani oleh Imam Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini dan juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, Allah Ta'ala berkata-kata akan Nabi Musa sebagai berkata-kata sengatin, dengan mana Allah menjadikan huruf dan suara. Huruf suara yang baharu, bukan yang koding. Huruf suara itulah didengar oleh Nabi Musa, faham apa yang ditunjuk oleh sifat perkata Allah yang sedia kala ada di zat Allah Ta'ala. Sifat kala ni susah nak faham. Nanti kita akan masuklah sikit dalam asasul i'tiqad tu. Dia sebab itlaq kalam nafsi ni kadang-kadang kena ke mabda' bagi kalam, kadang-kadang kena kepada takallum nafsi, iaitu ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat kalam, iaitu kalimatun nafsaniyah. Saya nak cakap tu. Dan bila sebut kata kalam, itlaq kalam saja kembali dua. Kalam nafsi, kalam lafzi. Kalam nafsi, kalam lafzi. Mana duduk tukar ni? Mu'tazilah dia bukan ingkar Allah mutakallimun, Allah tu zat yang berkata-kata, tapi ingkar sifat perkata ada di zat Allah Ta'ala. Jadi Mu'tazilah kata Allah berkata-kata dengan mana Allah menjadikan huruf suara di pokok, di dinding, di zat yang baru. Dah. Jadi bila pokok-pokok tu cakap ke apa dengan pokok kecek, gitu. Jadi namanya Allah kata-kata, jadi pelik. Padahal pokok kecek jadi Allah mutakallimu. Tu pelik Mu'tazilah. Ia ingkar kalam. Kenapa dia toke berhuruf bersuara boleh ada di zat tu? Dia kata. Faham tak? Pas kita pun memang tak ada zat Allah Ta'ala berhuruf bersuara. Mabda' kalam tu tak berhuruf tak bersuara. Memanglah mabda' kalam tak berhuruf bersuara. Adapun Hanabilah Hasyawiyah kata kalam Allah Ta'ala ada di zat Allah berhuruf bersuara yang koding. Itu. Hingga ada yang masalah tu huruf suara alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi koding belaka tu. Faham tak? Tu. Payah sifat kalam ni payah pun kalau kita ngaji mudah ya. Lagi akal lah. Sini bukan bicara dia. Nak sebut sikit je. Maka direnti dipahamkan secara lazim ada sifat kalam, ada sifat perkata baginya bagi Allah. Ada sifat perkata Allah Ta'ala kata Allah berkata-kata, pasti ada sifat perkata di zat dia. Tu. Hubunglah, kiahlah. Hubung ni mana ilhaq, hubung, kiah. Hingga akhir barang yang dibicarakan dia barang pada ilmi usuluddini,
bagi ulama ahli sunnati wal jamaah lah yang termaklum, yang diketahui dah tu. Hingga apa tu? Kelaziman. Hingga maklum tadi tu, maklum di sisi Asy'ariyah Maturidiyah lah. Hingga kelaziman bagi sifat-sifat yang wajib baginya Allah Ta'ala. Mana hak lazim? Kelaziman tu maknanya lazim dah. Lawazim dia. Itu lawazim dia. Seperti bukan tak adanya. Itu. Tak ada. Tak ada tu lazim bagi adanya Allah. Tak ada. Gitu. Tentu tidak dia tak ada. Faham tak? Tu lawazim dia. Kelaziman tu mana lawazim dia. Dan bukan baru, dak baru. Nah, lazim daripada sedia, dak baru. Tu bukannya baru, yang lazim bagi sedianya Allah ila akhirah. Nah, dak binasa lazim daripada kekal. Nah, habis. Penjagaan apabila sudah kita faham bahawasanya Allah Ta'ala suruh kenal dia, maka tetaplah disuruhkan kenal juga barang yang bersangkut paut dengan dia, dengan barang. Apa barang tersebut? Bayan pada kata barang, daripada sifat-sifatnya Allah yang nyata, yang jelas dan latas, dalil-dalilnya sifat-sifat. Misalnya seperti diperintahkan kita suruh kenalkan satu perkara. Wallahu a'lam. Itu situlah penjagaan. Maaf hari ni ada tetamu ramai, 2-3 tetamu hari ni. Jadi kelas tak lewat sikit hari ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.